Dia tidak ada panggil apa? Tashril mahal tafsir. Jadi dia panggil apa? Syuhrul zimmah. Kita nak gerakkan hak, banyak halangan. Zimmah tidak bergerak. Ayat yang perlu ada sebab tu dia katakan hukum ada dua, al-hukmul mujarrad, maksudnya as-salat wal aqam wajib. Tapi hukum waqi'. So, bila fatwa berkaitan dengan waqi'. Al-fiqh lebih al-fiqh mujarrad. Mujarrad maknanya kita tak lihat kepada orang apa. Ini jangan wajib haram apa. Tapi bila fatwa dia adalah muta'alliqat bi zaman wal makan wal a'raf wa insan. So, itu dia berlainan. Sama dengan semua ahkam. Nama kita sekarang ni dia panggil bala'ah ni, jaihah. Jaihah tu dibicarakan dalam muamalat. Itu bila kebun terbakar. Tapi sekarang ni bukan kebun terbakar ni, dia jadi wabak banyak. Hampir kalau Syekh Hasan tu kira-kira dekat 100 fatwa dia keluarkan dalam isu COVID-19 ni banyak. Tapi dia jadi tak tulis. Masa kita buat conference tu dia banyak yang fatwa je noh. Satu orang fatwa 2-3 lah. Dia cakap sini apa bukan boleh isteri tak nak wakaf. Kita ada juga wakaf dan ibtidak. Isteri itu. Kata Syekh, masya-Allah kata boleh buat buku kecil lah fatwa dia daripada ibadat. Sebab dia mengharuskan fatwa semayang Jumaat melalui online. Zoom. Ada dasar kita semua alhamdulillah kita di Malaysia tak ambil fatwa tu sebab banyak faktor lah. Faktor ori pandangan kita, faktor apa nama dia manhajiyah yang berlainan. So kelainan fatwa juga berpunca daripada manhajiyah. Maknanya kita ada mazhab apa dia rasmi, dan kita ada ulama kita sendiri yang melihat salafun salih tak membuat macam tu. Syekh ada pandangan dia sendiri. Tapi itu yang dikatakan fatwa berbeza. Sekalian tidak ada masalah dalam bab itu. Cuma kita poin dia ialah bila datang corona ini banyak fatwa yang kita boleh dapat yang baru. Tapi bila orang tanya hukum sama, maksudnya tak sebenarnya Jumaat wajib, tak perlu ubah. Takkan ubah kita dipanggil al-fiqh pun. Yang ubah adalah al-fatwa. Walaupun kadang-kadang dalam bahasa tasamuh maksudnya al-hukm mutaghayyir, sebenarnya bukan ubah hukum, tidak ubah. Yang ubah itu adalah fatwa. Sebab fatwa adalah ijabatul mufti ala waqi'atin syar'iyyatin. Fatwa jawapan ke atas kes yang berlaku. Amal fiqh bahthun, dalil. Sebab tu fatwa kadang-kadang berlainan dengan apa yang kita baca dalam kitab. Dan ini yang kami praktikan di bank dan sebagainya. Tak kata begitu, kita kadang kita adjust sikit, kita kurang sikit, kita tambah sikit. Dan ini yang jelas dalam praktikal sepanjang zaman. Tambahan dalam isu-isu pembayaran, macam kafarah, tentu dia adalah wazifatul mufti dan juga wazifatul qadhi. Macam kafarah, mana kita tentukan RM10 ke RM20 ke, itu kita dari mufti lah. Mufti kata check lah, jadi kerja apa. Kalau kerja buruh kita bayar RM5. Sebab min awsati at'amikum, dia makan sehari berapa ringgit. Kalau kerja dia gaji RM20,000, kita charge dia sehari seorang satu kepala RM20. Jadi benda tu dia panggil tahqiqul marad. Dengan binatang, sembelihan, dan kita kata umur balik kepada ulhiyah. Ada yang datang balik umur 6 bulan, ada setahun. Jadi di situ kita kena tahu dia panggil apa? Majal iftar. Ada benda tidak berhajat pada iftar, semayang dia berrukun, itu bayan. So, ada benda yang berhajat pada iftar yang disebut sebagai tahqiqul marad ataupun majalul qada. Cuma beza qada dengan fatwa. Qada adalah ilzamun ba'da raf'i da'wah. Maksudnya qada ni dia ada keputusan hakim selepas dibawa kes. Ada defender, ada plaintiff. So ada dakwaan. Kemudian al-qada la yuharrimu halalan wa la yuhillu haraman.
kehakiman tak menghalalkan benda yang haram dan tidak boleh mengangkat benda yang haram. Kemungkinan kes duit, lawyer tu pandai, dia menang. Hakim berdasarkan evidence, bukti. Itu yang datang hadis fala'ala ba'dukum alhan min ba'd fa'aqdi lahu faman qata'a faman aqdi li akhihi. Jadi apa? Dia kata qita'atu minan nar. Itu sebab bukan dia minta tahu. Sebab hakim tak boleh buat keputusan dengan maklumat dia. Berdasarkan bukti. Jadi adakah kalau hakim itu bagi barang tu kepada si fulan yang salah tu, dia boleh menghalalkan benda yang haram itu? Tetap dia kata faedah qita'atu minan nar. So fikrah qada berlainan dengan fikrah fatwa. Al-qada la yuharrimu halalan wa la yuhillu haraman. Tetap barang tu barang dia, walaupun dia kalah. Macam cerita Sayyidina Ali tetap baju besi dia, tapi hakim Suraj bagi kepada Yahudi tu. Tak ada bukti. Ada tuhmah, ada syubhat. Saksi siapa dia? Sayyidina Husain. Ada tuhmah, conflict of interest dia. Conflict of interest. Fatwa yuhillu haraman wa yuhillu halalan wa yuharrimu haraman. Jadi ini kita tahu manhaj ini. Kadang di mahkamah itu, mahkamah apa fungsi dia? Faslul khusum. Nak menyelesaikan masalah orang gaduh. Kalau tak gaduh, tak biar orang tak pergi mahkamah. Suami isteri pergi mahkamah tu sebab gaduh. Dia mesti dari iftar. Kalau siapa yang menyelesaikan masalah dia tak pergi mahkamah, dia pergi jumpa mufti. Dia bercerai ke apa ke, sebab kita ada masalah yang banyak. Tapi kalau pergi mahkamah ni orang yang tak mau kahwin dah. Dia tak mau kat lelaki dah, mau pergi mahkamah. Itu kaedah dia. Tapi kita sekarang ni bila pergi mahkamah ada prosedur dia. Sebab itu kalau bergaduh suami isteri je, pergi mahkamah dulu. Buat dulu nasihat agama, selesai dulu. Mungkin pada tu kita ada keringanan. Tapi sebab bila tiba qadhi mufti tak campur dah. Dia masuk kandang, dia masuk dewan. Istilah dewan. Mahkamah dewan masuk pembicaraan. Ini antara benda yang berlainan. Baik. So dalam fiqh, benda yang paling kita kena baca adalah al-ahliyah. Atau bahasa umum ni ada legal capacity. Kita tengok kepada otak dia. Sampai ulama sebut al-aqlu balatut taklif. Baik, mana tadi? Wa man syariba. Baik. Wala yajibu ya, di situ kan? Wala yajibu al-had. Kita langkah sikit. Okey. Anna al-had al-fasl al-khamis. Oh, sudah akhwat yang dia. Al-fasl al-rabi'. Al-fasl al-rabi' anna al-hadd, lupa kita terjemah had, maksudnya uqubatun muqaddaratun haqqan lillah. Lawan dia ta'zir. Ta'zir uqubatun ghairu muqaddarah haqqan lil-qadhi. Hudud dia adalah uqubah yang diimpos, maksudnya tetap, tak boleh kacau. Hak Allah. Kalau ta'zir ghairu muqaddarah. Cuma pembincangannya boleh ta'zir melebihi had, itu khilaf di antara ulama. Hanafi, Maliki bagi, sehingga mereka ada kaedah dipanggil at-ta'zir bil qatl. Ta'zir dengan membunuh. Dan seluruh undang-undang sivil semua guna mazhab Maliki dan juga Hanafi. Sebab kita hukum pengenai dadah, pengenai dadah bukan bunuh orang pun, tapi dia tasabib, dia penyebab. Jadi dia punya kaedah dulu jarimatin. Semua jarimah ni, Ibnu Abidin kata begitu, kullu jarimatin, setiap jarimah yang tak dapat dicegah illa biqatli yuqtal, malaikat yang bunuh.
Sandaran dia ada menggunakan masalah mursalah, cerita Umar nak bunuh pengkhianat, ada sandaran dia. Pengkhianat negara kita pun kalau yang Mahkamah Agung dihukum bunuh. Makna benda tu dia ada warid di dalam sunnah, tapi dalam bentuk ta'zir. Makna ta'zir ni hakim melihat boleh dibunuh. Tapi Syafi'iyah dan Hanabilah tak suka. Dia kata ta'zir mesti bawah daripada hukum, tak bisa sebab dia 40 39 gitu. Itu di antara khilaf di antara mazhab. Innama yalzamu man syaribaha mukhtaran li syurbiha. Lazim maksudkan kalimah yang mutaradif sinonim dengan wajib. La yanfak, dia tidak boleh ditinggalkan. Al-lazim maksud la yanfak, tak boleh nak, tapi kita nak pisahkan. Man syaribaha al-khamru ni qad yutlaqu ala dhukur wa inath. Boleh baca dengan muannasat dan juga muzakkar. Mukhtaran, makna dia tak ada paksaan di sana, ikhtiar, free consent. Makna dia memang minum tak ada paksaan sekarang ni. Di sini kita melihat pembahasan ulama tentang ikrah, major force, iaitu tentang paksaan di dalam semua benda. Dalam cerai, dalam kahwin, dalam sembahyang, besok paksa tinggal sembahyang, kufur. Satu nadharik yang sangat besar, nadharik itu ikrah. Makna dia masuk dalam semua. La ikrah fi din. Dan di sana ada cawangan, ada cabang dia yang dipanggil sebagai pengaruh, undue influence. Kalau kita ni ketua, kita pengaruh apa orang bawah kita menerima apa-apa tugas yang melibatkan benda haram, rasuah dan seumpama dengan dia, adakah itu memberi kesan? Yang disebut sebagai al-ikrah ghairu mujib, paksa tak apa kuat. Bahasa ada dua, yang mujib, satu patut, la qudrata wa la ikhtiyar, tak ada kekuatan dan tak ada redha. Macam kita dipegang, di bawah kita ada bayi, kita dilempak jatuh dia perut mati. Maka dia itu ikrah mujib. Ada di sana ikrah ghairu mujib 90% dia. Masalah dia letak pistol kat sini, dia letak dalam kandang harimau, tak mati ya. Jadi itu di antara benda-benda yang mempengaruhi setiap urusan. Sebab itu at-ta'anni fil fatwa, mesti tenang dalam fatwa, dalam qada, kan kita mesti melihat mulabasat, maknanya keadaan sekeliling itu adakah betul-betul kita tahqiqul manat untuk menegakkan keadilan. Mukhtaran li syurbiha, sebab di sana ada orang yang terpaksa minum ataupun dia diminum keadaan tak sedar, dia mabuk. Kesan dia banyak. Sebab kalau dia minum mabuk, dia ceraikan bini dia, jatuh tidak jatuh, khilaf di antara ulama. Tapi kesan dia dalam Syafi'i, Hanbali dia ada. Walaupun qanun di Mesir dan juga di Syria tidak menjatuhkan talak as-sakran. Di Malaysia undang-undang ni jatuh sebab dia ikut Syafi'i. Adapun di Syria mereka mengikut pendapat Kamal Ibn Umar dan juga riwayat daripada Ibnu Abbas. Jadi sama ada dia minum sengaja atau tidak sengaja, dia lebih melihat kepada mudarat isteri. Pendapat kita di Malaysia lebih melihat kepada nak hukum suami itu. Jadi ada dua sudut pandangan. Jadi ini dia ada kesan dia. Tapi kalau dia mabuk dengan tidak sengaja, tak jatuh secara ijma'. Tapi kalau dengan sengaja, ada tafsir. Sebab itu di antara tajdid fiqhi yang perlu ada di dalam kita punya fuqaha, kita membaca fiqh bersama membaca qanun. Mana kata Syekh Bibayah, perubahan berlaku dengan tiga perkara: al-fiqhu, ma'rifatul fiqh, ma'rifatul waqi' wa ma'rifatul qanun. Maksud kita sebagai, kalau anak muda digalakkanlah ambil tambahan sikit, belajar civil law. Walaupun dia tak daripada barat, tapi benda tu bagus untuk kita buat perbandingan. Dan sebahagian besar baca daripada syariah kita juga.
Fa'in at-taf'iyah ni bagi apa? Fa at-taf'iyah. So kita kata yang kita kata sebatan dikenakan kepada orang yang ikhtiar, maka yatafarra'u min hadhihi al-qa'idah. Maka taf'iyah dia adalah siapa yang minum mukrahan secara paksaan, fala hadda alaihi. Sini kita menggunakan apa? Mafhum mukhalafah. Sebab itu kita belajar usul fiqh dan ditatbiqkan oleh ulama dalam tulisan mereka. Bukan setakat kita membaca Al-Quran, tapi membaca kitab-kitab terus. Pembacaan usul fiqh membantu kita mengeluarkan banyak ahkam. Dalam baju ni banyak. Jadi dia faham, oh, mafhum mukhalafah. Sebab nas dia adalah ikhtiar. Jadi mafhum mukhalafah dia tidak kena kepada orang yang dipaksa. Wala ithma. Di sini ada dua qadhiyah. Satu uqubah, satu ithim. Okey. Dalam qanun bahasa Arab disebut sebagai satu muayyid. Muayyid maksud hukuman, satu mu'athim. So manusia mesti ada dua benda. Satu digertak dengan hukuman di dunia, satu digertak dengan dosa di akhirat. Itu beza syariah dengan wad'iyah. Ya. Wad'iyah dia tidak kata kamu berdosa di akhirat. Kalau hakim sebut tak ada dosa di akhirat, dia pun tak tahu akhirat macam mana. Tapi kita akan kata kamu dihukum di dunia, mudah-mudahan diampunkan di akhirat. Kalau kamu dibebaskan, kalau kamu tipu, kamu di akhirat kena. So, kita ada dua sayap yang dapat menggertak seseorang. Sebab ada orang yang dihukum oleh mahkamah dia tak berdosa. Dan ada orang yang dibebaskan oleh mahkamah dia berdosa. Seperti syahadatul zur, penyaksian palsu. Jadi dosa satu perkara, hukuman satu. Jadi al-ithm. Sebab tu mazhab Hanafi pendapat yang agak kuat, dia kata hudud tidak menghapuskan dosa. Hudud sekadar kafar, mencegah kemungkaran. Maksudnya bila kita sebab orang tu orang lain tak buat, sebab tu dipanggil al-hudud bizajar, untuk mencegah kemungkaran. Sebab dosa berkaitan dengan at-taubah. Maksudnya dia berzina. Kalau dia tak bertaubat, macam mana nak hapuskan dosa dia? Dan pada ini juga digunakan oleh ulama untuk mengatakan hudud tak ada sama sekali. Taubat nasuha lah orang berzina yang taubat nasuha. Tapi pendapat ini bercanggah dengan Imam Bukhari. Bukhari meletakkan dalam Sahih Bukhari babul hudud kafaratun lidzunub. Tapi Abu Hanifah ni dia melihat kepada ma'ani. Makna dia melihat kepada makna yang lebih besar. Sebab ada orang yang kena hudud tak pergi siam pun, dia pergi siam dia boleh. Tapi secara Abu Hanifah ahsan. Sawa'un ukriha bil wa'id wal darbi, sama ada dia dipaksa dengan ancaman ataupun pukulan, au ulji'a. Maksud dipaksa, ulji tak ada. Ulji maksudnya la ikhtiyara wa la qudrata. Dia hilang power dan dia hilang apa dia konsen. Ila syurbiha ba dia panggil apa? Ba dia panggil apa? Ba ni taswir. Ya. So taswir masalah. Sebab tu taswir, tafriq apa nak hampir. Sebab fiqh ni taswir. So, macam mana kita nak gambarkan? Ada tak buat. Kalau kita baca kitab panjang Far'un, surah, taswir masalah. So, ba ni menggambarkan apa? Menggambar apa? Gambar ulji'ah. Apa yang dikatakan ikrah mulji. Letakkan kalimah ba. Jadi ba di taswir. Bi ay yuftaha fu'u, dibuka mulut dia. Famun fu'an. Jadi di antara kita belajar apa al-asmaul khamsah atau sittah, ya, dufu, mulut ya. Dalam hadis tersebut iaitu apa dia? Dari yang la apa? Yang tada'af fi ra'atik. Fi yang pertama tu zarfiyah, fi yang kedua tu adalah mulut. Wa tusabba fihi ditu'a. Ini berlaku di negara-negara Islam yang diceramah tu, maksud di pasar minum dan sopah dengan dia. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa li ta'lilat. Ya. Antara makna fa adalah ta'lilat. Kerana tidak tak terjemah sesungguhnya, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kita ambil
ta'lil daripada hadis Rasulullah SAW. Ufiya, yang kita baca masyhur, rufi'a, ufiya di ummati 'ala al-khata' wa nisyan wa mastufihu alaihi. Baik, hukum yang sama. Wa kadzalika al-muttar ilaiha. Al-muttar adalah seorang yang dipanggil ma asabahu halatu al-halak, yang ditimpa kecelakaan yang akan membawa kepada kematian. Itu maksud muttar. Atau yuaddi ila itlafi udwin, atau akan merosakkan anggota badan dia, macam buah pinggang rosak, jantung rosak. So kalau tak ada benda yang lain, ketika itu kita boleh ambil benda yang lain. So darurat dua keadaan saja, sama ada mati ataupun merosakkan anggota badan. Betul, dalam praktik semasa bila kita ambil insulin babi dan seumpama dengan dia bagi orang yang kencing manis yang teruk, kadang-kadang terpaksa ambil khinzir. Allah Ta'ala buat khinzir ni adalah makhluk yang kedua. Yang pertama, maksudnya sebab manusia sama manusia. Yang kedua sama dengan manusia. Yang ketiga monyet. Allah Ta'ala buat begitu. Maknanya di sana ada fikrah al-istifadah daripada benda haram. Di sini fuqaha mula berfikir, maknanya babi ni yang haram buat makan, tapi dalam ubatan dia sangat baik pada insulin dia, pada jantung dia, pada kornea dia, pada hijab dia, pada tulang dia. Banyak Tuhan buat. Maksudnya Tuhan buat, maknanya bukan abad. Ada hikmah yang perlu kita teliti, melihat kepada fikratul intifa' pada semua perkara. Itu tak boleh kita anti babi ni yang fak. Dan kos dia rendah. Kalau kita pergi hospital, kalau kita beli ubat-ubatan daripada khinzir, kos dia rendah. Dan dia tahan lama. Misalnya hijab jantung untuk budak-budak, kalau ambil lembu, dia tahan 2 tahun. Kos tinggi. Kalau ambil khinzir 10 tahun. Jadi kalau kita diberi pilihan untuk seorang baby, kita nak ambil mana? Nak ambil khinzir yang hidup 10 tahun dan kos dia rendah, atau lembu kos tinggi tapi 2 tahun hidup? Ya? Mesti tahu kita Al-Bab. Dari sudut maqasid, apa kata Syatibi? Dia sebut tanawulun najasat min babi tahsinan. Haram dia adalah tahsinan. Lisiyadatil muru'ah, jaga maruah. Orang tahu makan babi ni tak bagus. Tapi hifzul mujah, menjaga nyawa adalah min babi daruri. So, dalam haram dia ada kategori dia, haram daruri, haram haji dan haram tahsin. Wajib pun ada daruri, haji dan juga tahsin. Haji kita sembahyang apa tu. Kalau haji apa tu daruri, kalau haji seperti mana dalam muamalat. Kalau kewajipan apa nama dia tahsin macam pakai tudung, tutup aurat itu adalah wajib tahsin. Tudung ni wajib tapi dia pakai keadaan tahsin. Dia tidak sampai daruri. Baik, haram begitu juga, haram yang daruri kepada haji kepada tahsin. Jadi apabila bertembung haram tahsini dengan haram daruri, tahsini tak ada apa-apa, seolah-olah kosong. Fi muqabalati daruri tak ada. Maka makan najis, tetelan najis itu benda yang biasa. Kerana berhadapan dengan hifzul mujah. Mujah maksudnya ruh. Hifzul ruh adalah min asmal maqasid, yang paling tinggi maqasid syariah. Hifzul ruh, sebab dia tak boleh ganti. Najis kita boleh ni ada lagi pun dia masuk dalam badan. Dan najis apa dia khinzir mukhtalaf. Maksudnya benda yang bukan ijma'. Maksudnya Maliki kata khinzir itu adalah bersih, kemudian tak perlu sama. Nyawa tak ada siapa. Dia ada mazhab yang kata tak perlu jaga.
Di sini yang dikatakan kemahiran fatwa. Yang mana kita nak yuqaddim wa yuakhir. Aku takkan kita kata tak cucuk insulin. Tambah-tambah kalau sampai buat pembedahan dia tu mengandung dan seumpama dengan dia jantung, dalam beberapa tempoh rawatan tu dia perlu disuntik dengan pencair darah atau darah beku. Dia ada jangkitan kemana pula. Darah beku ni bahaya, dia boleh buat stroke. Lepas tu kadang-kadang lepas bedah kena stroke pula sebab darah beku. So menggunakan pencair dari hospital semua daripada akhir dia ada rokok, dia ada nombor-nombor dia. Tak ada tulis halal tu, kita tak adalah logo halal jaket tu. Tapi makna dia kita haruskan. Dia darurah. Dan al-darurah tu dia bermaksud dan tuqaddaru biqadriha. Pada kadar dia, pada orang yang memerlukan. Baik. Cuma persoalan dia bertanya, nak kena cuci tak? Sama. Nak kena sama. Sama bagi cucu tu. Macam mana? Ulama terang cakap tu je, maksud tu cucu. Hak basuh macam mana? Tidak. Macam mana? Tidak lah. Oh, dia jadi dah. Itu maksud dimaafkan lama. Ada panggil ar-ridha bisyai, ridha bima yatawalladu minhu. Bila kita haruskan jadi tak perlu kita apa nama dia cuci lah. Kalau dia cuci yang biasa dah. Kalau kita fatwa harum, kalau kita nak ambil dan fatwa harum kemudian sama pula. Dah jadi tanakut pula. Tanakut jadi sekalian. Tapi as-sukut, makna dia kadang-kadang ulama sukut dalam satu perkara tu menunjukkan benda tu ada rukhsah. Kalau tak mesti apa dia akan bayar. Sebab apa? As-sukut fi maqam al-bayan haram. La yajib ta'khir al-bayan, tak boleh kita lewatkan penerangan fatwa. Benda tu waktu orang kena tahu nak cuci dia boleh pendiam begitu. Itu makna dia benda tu mafhum cuci macam biasa. Baik. Sebab dalam tangkapan binatang oleh anjing, ulama bahas. Syafi'i dia suruh sama juga, Maliki kata dimaafkan. Ada kau juga Syafi'i yang kata dimaafkan. Malah dia terang di situ. Tapi yang bab najis ni ulama tak terang pun. Kata itu dia darurat makan babi kan. Masa dia nak mati. Tak terang pula kalau cuci mulut ke apa. Adakah kembali kepada kaedah asal ataupun itu dimaafkan. Baik. Wa kadzalika al-muttar ilaiha lidaf'i ghussatin biha. Apa maksud ghussah dia terlekat sebab Arab ada fikrah dia dawaan. Allah a'lam, kita tak pasti kita betul. Kalau minum arak makin dahaga, jadi tak hidup dia. Jadi ulama Hambali juga sebagai Syafi'iyah juga Hanafi menyatakan kalau kita nak mati tak boleh minum arak sebab dia kata dia tidak menolak maksud dia nyawa kita tentu selamat. Sebab bagi kajian zaman mereka menyatakan minum arak lagi dahaga. Allah alam tak tahu lah. Kita tak pernah minum kan. Jadi satu masalah yang ditaswirkan oleh ulama ialah makanan terlekat usah. Ya. Kita nak alihkan usah, kita nak alihkan makanan yang terlekat, tak ada ayat lain melainkan arak di situ. Masa tu mau minum arak gambar ada, itulah gambaran tu agak yalah. Ayat liar tak boleh lepas minum dengan daripada arak. Syarat dia ni dipanggil qadhiyah syartiyah, ya. Idza lam yajid ma'i'an. Ma'i'an maksud dia apa-apa cecair, tak kiralah air ke apa ke, siwa al-khamr. So, di sini dipanggil qadhiyah syartiyah. Dalam fiqh kita ada dua konsep. Satu qadhiyah hamliyah, satu qadhiyah syartiyah. So ada fiqh dalam bentuk kita baca biasalah, solatu wajibatun begitu je. Sering kita baca. Itu dia panggil apa? Qadhiyah hamliyah. Mubtada khabar. Ada qadhiyah syartiyah. Nak dapat hukum syar'i itu mesti bersyarat. Malah kalau tak cukup syarat tidak dapat jumlah mufidah. Jadi pembacaan fiqh kita mesti ke begitu. Ada isu yang bersyarat, ada isu yang dia datang dalam bentuk qadhiyah hamliyah, jumlah yang mudah difahami. Tapi yang ni dia letak syarat dulu, idza lam yajid ma'i'an. Jadi Imam Ibnu Qudamah dia mentakmimkan, dia tidak sebut ma'an, sebut ma'i'an. Apa-apa saja. Baik.
فإن الله تعالى قال في آية التحريم من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وإن شربها لعطش. Kalau dia minum taklilat kerana dahaga, nazarna, kita sebagai mufti tengok keadaan dulu. Fa in kanat mamzujatan, kanat daripada al-khamru bercampur bima yarwi min al-'atash, dia bercampur dengan ayat yang lain. Ini yang dikatakan koktail. Koktail kalau iskaliah dia dalam kapal terbang dulu mas, sebahagian pramugara dan pramugari bila penat pangkat, maka akan dilatih buat koktail. Koktail sedap, tapi kena berwine sikit. Kita yang koktail kat Mesir tu sedap, campur oranye, campur apa kan. Tapi yang ni koktail dia campur wine, buat oranye sikit, buat lima, buat nampak depa bila saya nampak, saya tengok yang YouTube tu, nampak sedap, tapi masalah dia buat wine. Maksudnya dia kurang mabuk sikit lah. Dia kurang mabuk sikit. Dan boleh menghilangkan dahaga. Ubihat, dia harus sebenarnya dia bercampur dah. Bidaf'ihi 'inda ad-darurah. Baik, itu yang pertama. Ini 'inda ni kalimah yang besar. Maksud dia 'inda tu indiyah. Hudur. Maksud dia mesti darurah tu hudur. Itu masalah. Kalau darurah tak hudur, tak boleh. Sebenarnya indiyah. Indah tu maksud dia hudur. Daripada makna kepada dipanggil existing. Benda tu mesti ada. Qiyas kaf di sini kaf ada banyak kita baca kitab. Ada kaf litamthil, makna dari contoh ya. Tapi kaf di sini litanzil. Kaf litanzil. Maksud qiyas, kaf dia qiyas. Mana isu ni ada isu yang sama dengan dia. Nazirul masalah. Maksud dia isu yang kita minum arak bercampur ni, dia ada naziruha. Dia ada, kalau bahasa law dia panggil ni lah, decided cases. Maksud dia contoh kes yang telah diputus oleh hakim yang awal-awal. Itu bahasa dia. Jadi kama tubahu al-maitatu 'inda al-mahmasah. Kalau kita nak mati, kita makan bangkai. Bangkai mafhum di sini adalah semua bangkai, termasuk bangkai manusia yang kafir harbi lah. Tapi itu zaman dulu. Tapi sekarang ni, walaupun kafir harbi tengah perang pun, kita ada akta ataupun kita undang-undang human right tak boleh makan. Jadi makna dia zaman sudah berubah. Penting juga masyayikh baca Huququl Insan. Dia ada lebih kurang 150. Mana telah disepakati oleh semua yang di bawah PBB tu. Sebab kita takut kita bercakap. Misalnya baru ni ditanya, orang kata tak apa kita curi duit orang bukan Islam lepas harbi. Masih ada dulu kat Mesir, saya pergi Mesir dulu, masa timbul kes orang Islam curi akaun orang Yahudi. Kalau tak apa Yahudi harbi. Yahudi tak semua harbi, ada yang ortodok. Jadi Syekh Abdul Samad fatwa haram. Depa nak guna hujah main Yahudi kita baca akaun dia. Tak boleh begitu. Suasana sudah berbeza dulu. Dulu maksudnya al-harbu qa'imah. Perang tu ada, sekarang kita tak ada perang, mereka dengan Israel. Baik. Jadi di antara waqi'i yang perlu kita baca, dan buku yang terbaik dalam peperangan kita baca buku Dr. Robah Suhaili, Risalah PhD 8 mazhab. Atharul harbi fi Islami dirasa muqarrana ma'a qawanin wa wad'iyah. Ada 8 mazhab dan qanun lebih kurang 3 qanun. Bagus kan kita beritahu macam yang PBB punya, kemudian nak perang kena turun dulu, tak boleh tembak apa tentera ketika tak bersama. Tapi depa langgar depa buat, depa langgar. So, buku tu yang di antara yang terbaik. Risalah PhD-nya di Universiti Kairo. Wa kaibahatiha dia ada fa'usah. Usah tadi lekat tadi. Waqad ruwina. Banyak iskaliah pada pembacaan rawaina ke ruwina. Ada dua mazhab, tapi pendapat yang terbaik adalah ruwina. Sebab bila rawaina, maksud dia isnad dia muttasil. Bisa kita baca dalam kitab Al-Adhkar. Waqad bagi semua baca begitu. Waqad rawaina fi sahih Muslim saja. Waqad rawaina fi sahih Muslim. Tapi muskilahnya Imam Nawawi mana jumpa Imam Muslim. Dia nak matib apa 31.
Ia nama 46 ialah 66 45 tahun umur dia. Jadi bacaan yang asal ialah waqad ruwina. Apa maksud ruwina bitasydid? Maksudnya rawalana masyayikhuna. Mana masyayikh kami riwayatkan kepada kami. Apa dah betul sebab sanad kita tak bersambung. Jadi apa nama dia masyayikh yang baca daripada kita. Begitu juga Ibnu Qudamah dia tidak sambung. Jadi waqad ruwina. Yang tepatnya waqad ruwina. Wallahu a'lam, itu yang kita belajar dengan masyayikh. Waqad ruwina fi hadits Abdullah ibn Hudafah annahu asarahu Rum, ditawan oleh Rum. Fahabasahu taghiyatuhu, pemimpin zalim telah menjarakan dia fi baitin fihi ma'un mamdudun bi khamrin, campur dengan khabar. Walam khinzir masywi, kita ingatkan kebab masywi. Ini dalam Mesir dekat Abbasiyah, kebab masywi kita order 2 kilo. Kita balik ke Mesir, kita pergi Abbasiyah. Itu makna dia makanan kebab yang sanad bersambung. Daripada zaman 60-an masyayikh kita makan di situ, orang Melayu kita makan. Sampai tempat dia kecil lah. Restoran kecil tapi punya sedap, subhanallah. Ustaz Ibrahim Talah itu memang masyhur. Kalau pergi sekali 2 kilo. Tapi dia tak tahu nak bawa dah. Saya pergi dulu yang tuan Azad Nafi. Dia orang tuan-tuan kata orang tuan-tuan dia tidak tahu. Pasal dekat dengan Abbasiyah aja rumah. Orang dekat rumah tak tahu. Haji. Masywi. Dah, lepas tu minum air buah. Walahmu khinzirin masywiyin. Tabal au maqliyin. Goreng. Sebab ulama faham bila syarat dia Al-Quran mengharuskan makan bangkai, nak kena masak ke boleh makan mentah? Atau seumpama dengan dia. Jadi orang kata masak ke, nak goreng ke, mentah ke, sama aja hukum dia. Hukum dia tetap bangkai. Tapi kalau kita kalau boleh makan lupa lah. Makan mentah dia tidak lah. Makan apa? Masywi. Tapi kita tahu latihan tentera dia akan diuji tak jadi komando. Pasca dia diuji dengan 2 makanan, beruk dengan ulang sawah. Siapa yang di komando? Tapi benda ni mereka fatwa senyap-senyap lah. Dia tak ada sebab benda semua rahsia kan. Siapa yang pernah pergi camp selalunya akan ditanya soalan tu lah. Sebab memang ulang sawah banyak dalam hutan ni. Jadi komando ni jadi komando kena makan ulang sawah, baru dia boleh jadi komando dengan beruk. Saya pun tanya masa tu dia baca ikan batin. Tanya komando tu beruk asal macam mana? Beruk musuh dia. Ulang sawah macam ikan batin. Kita tak dah nak ikan batin, ulang sawah memang tak makan dah. Jadi latihan tu perlu dikaji lah. Tapi saya tak kata apa, tapi makna dia adakah itu keperluan tentera kalau perlu ikut mazhab Maliki lah. Cuma bila mazhab Maliki mengharuskan ulang sawah macam tu, mereka bukan ada lehak pun tahu. Potong macam tu ya pun. Buruk ada buruk boleh makan. Tapi Afrika dia pun makan buaya. Itu mungkin Afrika tak dengar cerita buaya makan manusia. Yang makan belah Sarawak lah. Kita kena pegang Maliki lah, pergi makan buaya mungkin buaya senang. Tak wali. Baik. Liya'kulahu wa yashrabal khamra wa taqaru 3 ayyam. Itu dia makan. Dia ni biar 3 hari. Nak test juga makan tak makan dia ni. Falam yaf'al, dia tak makan sama 3 hari dia tak makan. Thumma akhrajuhu hina khashaw mautah. Bila dia tak makan juga dia sabar, mereka keluarkan dia. Mereka mana dia orang Rom tahu orang Islam tak makan. Maksudnya dia ada saqafah, maklumat tentang kita tak makan apa dia benda jahat. Sebab tu poin dia di sini apa dia? La budda lil faqih ay ya'rif at-tarikh. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, dia kata apa? Tidak la yakunu al-faqih hatta yakuna mu'arrikhan wa la yakuna mu'arrikh hatta yakuna faqihan. Tidak akan jadi seorang faqih melainkan dia pakar sejarah, tidak akan menjadi pakar sejarah melainkan dia seorang faqih.
Itu thaqafah dulu. Dia zaman dulu bila semua